好，我是南提尼，我25岁，我是苏丹伊德里斯教育大学的学生。So, dalam persembahan multimedia ini, kumpulan kami telah mempersembahkan perayaan hantu lapar iaitu Chongyuanjie. Perayaan hantu lapar iaitu Chongyuanjie adalah perayaan yang disambut oleh masyarakat Cina di merata dunia. Dalam kalangan orang ramai, perayaan ini mempunyai nama-nama yang biasa seperti perayaan Pesta Arwah, Pesta Roh Orang Mati atau Pesta Hantu. Dalam kalender Cina atau kalender Lunisolar, perayaan ini jatuh pada malam ke-15 pada bulan ke-7. Manakala bagi selatan Cina adalah pada malam ke-14 bulan 7. Perayaan ini diraihkan dengan kepercayaan dan keyakinan bahawa roh-roh nenek moyang mereka akan kembali ke dunia manusia untuk menuntut hak-hak mereka. Pada malam ke-15, dipercayai bahawa pintu alam syurga, alam neraka dan alam fana terbuka dan pada masa ini bagi penganut Tao dan Buddha akan melaksanakan upacara khas untuk mengubah mahupun membebaskan penderitaan mereka yang sudah meninggal dunia. Antara aktiviti yang dilakukan adalah menyediakan makanan dalam upacara, membakar colok, wang neraka, barang-barang keperluan serta pakaian sebagai penghormatan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yang masih hidup dalam dunia ini akan mengadakan satu upacara istimewa untuk mengelak kemarahan daripada hantu atau roh dengan meletakkan tablet nama keluarga di atas meja, dibakarkan colok dan makanan disediakan 3 kali pada hari tersebut. Upacara tersebut dilaksanakan pada waktu terbitnya matahari. Aktiviti yang lain seperti melepaskan perahu kertas kecil dan tanglung di atas air menandakan tindakan membantu roh-roh sesat, roh nenek moyang dan dewa-dewi mencari jalan pulang. 你好，我是萨迪亚，今年我22岁，我是苏丹伊德里斯教育大学的学生。Perayaan hantu lapar ini disambut berdasarkan satu legenda penganut Buddha yang dikenali sebagai Buddha Kalyayana yang dalam bahasa Cina ini disebut sebagai Mu Jian, Lian dan ibunya. Tokoh ini merupakan antara murid terdekat dengan Buddha Sakyamuni. Mu Lian seorang anak yang taat. Akhirnya dia memilih jalan menjadi Sami dan merupakan seorang pengikut Buddha yang taat dan alim. Sementara ibunya bukan penganut agama Buddha, malah suka makan daging binatang. Ini menyebabkan ibunya begitu marah dan memaksa Mu Lian makan makanan yang diharamkan oleh Sami. Akhirnya ibu Mu Lian meninggal dunia. Mu Lian dikurniakan darjat sebagai pewaris Buddha, iaitu mempunyai kelebihan dan keistimewaan untuk melawat syurga dan neraka. Semasa lawatan beliau ke neraka, Mu Lian sempat melawat ibunya yang ditempatkan dalam satu penjara yang penuh dengan api. Bukan sahaja panas, bahkan tidak dapat minum atau makan. Ibunya sungguh tersiksa dan sengsara di neraka kerana kelaparan. Mu Lian kesian kepada ibunya. Beliau menggunakan kuasa-kuasa gaibnya untuk memberikan makanan dan minuman kepada ibunya. Tetapi ianya sia-sia kerana ibunya telah disumpahi bahawa apa-apa jua makanan dan minuman yang disentuh oleh ibunya akan bertukar menjadi besi cair lebur, api maupun arang berbala. Jadi, Mu Lian pergi menghadap dengan Buddha Sakyamuni dan meminta cara untuk menyelamatkan ibunya. Beliau mengenakan 2 syarat. Iaitu syarat pertama ialah menyembah roh-roh nenek moyangnya dengan menggunakan barang-barang sembahyang yang sepatutnya untuk menenangkan jiwa dan roh-roh mereka di alam barzak. Syarat kedua ialah menggunakan satu bekas besar yang berbentuk mangkuk untuk mengisi makanan, kemudian berikan kepada para sami yang datang untuk membaca mantra dan ayat-ayat suci untuk ibunya. Dengan izin Buddha, pintu neraka akan dibuka sekali dalam setahun di mana roh-roh akan dilepaskan ke dunia untuk mencari makanan.
Buddha sangat berpuas hati dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Mu Lian yang berjaya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dengan doa sami-sami ini, Ibu Mu Lian dilepaskan daripada kesengsaraan dan akhirnya terlepas daripada jalan hantu kelaparan. 大家好，我是纳吉哈，我今年22岁，我是斯坦伊德斯教育打算的学生。Kelebihan menyambut perayaan Hantu Lapar. Perayaan ini lazimnya disambut secara besar-besaran. Oleh itu, perayaan ini bukan sahaja dapat memberi penghormatan kepada roh nenek moyang, malah dapat mengeratkan hubungan antara penduduk di sesebuah kawasan dengan menjalankan kerja amal secara beramai-ramai. Seterusnya, dapat mengajar generasi akan datang untuk menghormati nenek moyang yang sudah lama meninggal dunia serta hantu-hantu yang lain agar hantu-hantu ini boleh memberikan restu dan perlindungan kepada ahli keluarga. Selain itu, generasi muda dapat mengetahui dan mendalami adat istiadat penyembahan yang betul terhadap roh-roh nenek moyang mereka. Perayaan ini juga dapat mengajar untuk mengeratkan perhubungan sesama keluarga sama ada yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dapat melegakan atau melapangkan hati waris kerana telah melangsaikan dan menunaikan salah satu tanggungjawab mereka di dunia ini terhadap roh-roh nenek moyang mereka di alam barzakh. Aktiviti yang dijalankan seperti opera Cina dapat menghiburkan hantu-hantu yang keluar dari pintu neraka dan juga manusia yang masih hidup. Selain itu, kelebihan perayaan ini juga dapat memperingati yang telah meninggal dunia dan mengingatkan diri supaya sentiasa beramal untuk membantu yang memerlukan selagi masih hidup. 你好，我是诺伊莎，我今年22岁，我是苏丹伊利里斯教育大学的学生。 Ketahuilah, terdapat 10 pantang larang masyarakat Cina semasa perayaan Hantu Lapar. Pantang larang yang pertama adalah dilarang memijak, menyentuh atau menendang item sembahyang yang berada di jalanan. Sekiranya terlihat tapak sembahyang Cina yang sementara di tepi jalan, ia merupakan salah sebuah tapak yang dibina sebagai rasa hormat dan persembahan untuk roh hantu lapar. Kedua, dilarang mengambil wang shilling di jalanan. Yang ketiga adalah tidak memakai pakaian berwarna merah atau hitam. Masyarakat Cina percaya bahawa mereka dilarang memakai pakaian berwarna hitam atau merah kerana warna merah dan hitam boleh menarik perhatian hantu-hantu lapar. Keempat, tidak mendirikan kayu menyepit ataupun kuartz ke dalam mangkuk nasi. Ia seolah-olah seperti colok yang dicocok semasa upacara sembahyang. Perbuatan tersebut boleh mengundang kedatangan hantu lapar ke rumah kerana ia dianggap sebagai suatu undangan. Pantang larang kelima adalah mengelak daripada menggunakan penggunaan nombor 4. Masyarakat Cina percaya bahawa nombor 4 adalah nombor yang membawa nasib malang. Keenam, penangguhan perkahwinan, perniagaan baru atau pindah ke rumah baru. Ketujuh, menjauhi kawasan berair seperti pantai atau kolam. Semasa musim hantu lapar, dipercayai bahawa roh hantu yang lemas tidak dapat kembali ke alam yang sepatutnya. Pantang larang yang ke-8 ialah tidak tidur di hadapan cermin. Cermin merupakan sesuatu yang sangat berkuasa untuk menarik kehadiran roh seperti yang dipercayai dalam kalangan masyarakat Cina. Ke-9, pulang ke rumah dengan segera semasa matahari terbenam. Pantang larang yang ke-10, dilarang meletakkan anak kecil di atas tapak persembahan. Kesimpulannya, perayaan Hantu Lapar merupakan perayaan masyarakat Cina di mana terdapat kepercayaan masyarakat Cina tentang roh adalah sangat menebal dan kompleks sehingga mewujudkan perayaan-perayaan yang membentuk penyelamat kepada orang yang sudah meninggal. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.